TV KPM. Inilah basikal saya ni. Kita nak lumba dengan kawan-kawan ni. Tapi kan, kalau nak lumba ni, mestilah nak menang, nak laju kan. Nak laju kan, saya nak ubah suai basikal saya ni. Bakul ni mestilah tak boleh. Kalau bakul ada, nanti ada rintangan lebih, beban lebih kan. Bakul nak kena buang ni. Satu lagi, nak laju kena buang brek. Nak kena buang brek ni, barulah kita laju boleh pecut. Nak menang dengan kawan-kawan. Ni tak sabar-sabar ni. Mana kawan-kawan saya nak lumba Hanif, ni? cantik basikal Hanif. Kenapa Hanif nak buang brek, nak buang bakul? Cikgu, saya nak lumba dengan kawan ni. Nanti lepas sekolah kan, kita pecut. Kenalah buang semua tu, cikgu. Tapi kalau guna basikal yang ni, tak boleh menang kan Hanif? Mungkin tak pun, cikgu. Saya pun tak pasti. Sebenarnya Hanif kena kekalkan ciri-ciri keselamatan basikal ni Hanif. Ya ke, cikgu? Tapi nanti saya nak menang juga, cikgu, nak lumba ni. Hanif kena mematuhi peraturan dan undang-undang. Kalau macam tu, saya ikut undang-undang lah, cikgu. Okey, bagus Hanif. Ya. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah rendah dan sama-sama kita nak belajar pendidikan moral. Menarik kan apa kita nak belajar hari ini? Nama saya Hanif Sean dan tentunya kita nak tahu juga siapakah guru kita yang akan bersama kita hari ini? Tentunya kita dah nampak dah di awal tadi kan. Bersama saya ialah Cikgu Nur Jilawati atau saya boleh panggil Cikgu G. Ya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cantik dengan warna merah jambu kita hari ini, Cikgu. Terima kasih. Baik, Cikgu. Sebenarnya kan kita di awal tadi, saya nak ubah suai basikal saya. Tapi Cikgu tak bagi saya ubah suai basikal saya ni, Cikgu. Apa benda tu, Cikgu, dengan apa kena-mengena dengan topik yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan remaja berhemah dan ada kaitannya sebenarnya dengan basikal lajak tadi. Menarik, Cikgu. Tapi kan, Cikgu, sebenarnya sebelum kita bincang lagi mengenai remaja berhemah, tentunya, Cikgu, kita ada jurubahasa isyarat juga, iaitu Cikgu Zubaidah. Assalamualaikum, Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah, hari ini semangat tak? Apa khabar hari ini? Semangat? Cikgu Zubaidah cakap dengan senyuman yang manis tu, saya pun dah tak sabar-sabar nak belajar ni. Cikgu ada bincang tadi mengenai remaja berhemah. Ya, saya rasa kan, Cikgu, kita ada 4 remaja berhemah bersama kita di dalam talian. Di manakah mereka? Cuba lambai kita di studio sini. Itu mereka, Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita hari ini. Okey, bersama dengan kita hari ini, Hanif, kita ada Ukesh. Hai Ukesh. Okey, seterusnya kita ada Chewan. Hai Chewan. Hai Chewan. Seterusnya bersama dengan kita Hanif ya, kita ada Chaji. Hai. Hello. Okey, yang terakhir iaitu si cantik manis kita Hanif hari ini, Rowan. Hai Rowan. Hai Rowan. Baiklah, Cikgu, saya rasakan topik kita sangat menarik hari ini, remaja berhemah, Cikgu. Kisahkan kepada kita apa yang kita nak belajar ni. Okey, baiklah Hanif, kita teruskan ya. Ya. Okey, inilah tajuk kisah berkaitan dengan remaja berhemah, pendidikan moral tingkatan 1. Sebelum saya berkaitan dengan lebih lanjut, kita terangkan lagi lebih lanjut apa itu remaja berhemah. Ya, saya nak tanya kepada murid-murid saya terlebih dahulu. Boleh ya? Okey, kalau kita lihat gambar di sini, okey, iaitu beberapa orang murid mendapat pingat ataupun piala. Wow. Betul kan? Wah, kalau kita rasa nampak cemerlang, betul? Jadi, saya nak tanya kepada murid saya. Berdasarkan gambar, apakah perasaan anda? Apakah tindakan anda apabila melihat gambar tersebut? Hanif, siapa yang boleh bantu kita ataupun sudi menjawab soalan saya hari ini? Cikgu, kita ada yang ingin mencuba. Okey, Rowan. Saya merasa gembira. Saya akan berusaha untuk meningkatkan pencapaian di sekolah maupun peringkat lebih tinggi. Pasti kita akan rasa gembira seperti Rowan. Alhamdulillah. Okey, ada sesiapa lagi nak bagi pendapat?
Ada yang ingin cuba? Ada lagi nak cuba? Ada yang bagi pendapat? Oh, mereka sedang berfikir tu. Okey, Ukesh. Okey, baik Ukesh. Apa perasaan Ukesh? Saya juga berasa gembira dan bangga sebab saya juga pernah mendapat pingat atas pencapaian saya sebelum ini. Wow, ini salah satu remaja berhemah. Betul kan, cikgu. Hanif? Okey, jadi apa kaitan sebenarnya gambar ini yang mendapat pingat ni dengan remaja berhemah? Okey, ini mendapat pingat itu adalah salah satu ciri-ciri remaja berhemah, iaitu meningkatkan kecemerlangan. Ya, cikgu. Meningkatkan ilmu, meningkatkan kemahiran. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini, murid-murid. Okey, sebelum saya masuk kepada ni, kita akan terangkan dulu apa ciri-ciri remaja berhemah. Okey, Hanif tahu tak apa maksud remaja? Siapa remaja ni? Siapa remaja ni, cikgu? Saya rasa kalau saya boleh cuba, cikgu. Silakan. Adakah remaja mereka yang sebagai contoh mereka di sekolah menengah, cikgu? Sekolah menengah. Antara 12 hingga 18 tahun. Adakah itu antara cirinya? Ya, Hanif. Betul ya, Hanif. Remaja, kalau kita menurut kepada Muhammad Mansur 1988, okay, dia mencirikan remaja itu adalah golongan daripada usia 12 sehingga 18 tahun. Waktu itulah berlakunya perubahan kepada mental, kepada fisiologi mereka. Fisiologi iaitu tubuh badan mereka. Itulah kriteria ataupun dimaksudkan dengan remaja. Betul ya, Hanif? Okey, apa pula dengan berhemah? Berhemah ialah kesopanan, ketertiban kita, adab, akhlak mulia kita. Itu maksud berhemah. Jadi sebelum kita masuk kepada ciri, kita mesti yakin kita tahu dahulu apa itu maksud remaja berhemah. Barulah kita dapat mengetahui menjadi remaja yang berhemah. Okey. Penting untuk tu, cikgu. menjadi remaja berhemah, sebenarnya Hanif, Ya, cikgu. saya yakin remaja hari ini dah ada dalam diri mereka ciri-ciri berhemah itu. Tetapi hari ini bagaimana kita nak mengeluarkan ataupun nak mengukuhkan lagi kita punya ciri-ciri ini supaya orang lain akan melihat kita dan menjadikan contoh kepada orang lain. Okey, kita lihat yang ciri yang pertama, iaitu patuh ajaran agama. Ya, Hanif, Ya, kalau cikgu. kita merujuk kepada kita punya prinsip rukun negara, kita meletakkan kepercayaan kepada Tuhan itu yang pertama sekali. Ya, dekat sinilah kita kata patuh ajaran agama, berpegang kepada nilai agama. Okey, setiap agama sebenarnya tidak meminta mereka ataupun menyuruh menggalakkan mereka melakukan kejahatan, dan agama menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Dekat sinilah kita kena patuh berpegang kepada nilai agama. Itulah ciri utama kalau kita lihat ya sebagai seorang remaja yang berhemah. Betul? Betul juga, Okey, menarik seterusnya iaitu berilmu pengetahuan. Okey, sekarang zaman teknologi, Hanif. Betul kan? Bila zaman teknologi, mereka telah didedahkan dengan pelbagai ilmu sebenarnya. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar sekalipun, mereka dah didedahkan dengan teknologi. Okey, dekat sinilah murid-murid sebenarnya perlu memberi peluang kepada diri mereka untuk berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran. Okey, ilmu di sekolah itu yang sedia ada, tetapi murid boleh berusaha untuk mencari ilmu-ilmu di luar. Contohnya ilmu berkaitan dengan apa? Sukan, kan, kemahiran sukan. Ilmu berkaitan dengan macam saya, cikgu, masa saya kecil-kecil, saya suka baca mengenai pembinaan architecture katanya. Ya, di situ dah mendidik kita untuk melihat siapa kita akan datang. Betul kan? Ya, cikgu. Okey, dan juga dengan kemahiran. Okey, dengan pelbagai kemahiran perlu ada ataupun remaja perlu kukuhkan. Okey, seterusnya adalah berakhlak mulia, iaitu murid tidak terlibat dengan aktiviti yang merosakkan diri. Sebagai contoh, mengubah suai basikal tadi, Ya, cikgu. yang Hanif buat tadi tu, Hanif. Itu adalah sebenarnya satu kesalahan ni, cikgu. Nanti kita akan tengok sebelum lanjut lagi. Boleh ya? Nak boleh, cikgu? Boleh teruskan? Okey, tunjuk sikit. Mereka nak belajar lagi tu, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah pun banyak lagi nak belajar. Boleh, Hanif, kita teruskan? Teruskan, cikgu. Okey, saya nak tanyalah. Okey, kalau kita tengok gambar dekat sini. Okey, ini adalah basikal lajak yang seperti Hanif bagi tahu dia nak ubah basikal lajak dia. Ya. Okey, saya nak tanya anak murid saya, pernah atau tidak anak murid saya melihat basikal lajak ini yang telah diubah sesuai di tempat anak murid?
Di tempat awak sendiri, pernah tak awak jumpa? Siapa pernah nampak? Cikgu. Okey, siapa tu Cik Haji? Cik Yu? Jing Yu. Cik Jing. Saya pernah melihat basikal ini tetapi saya tidak pasti nama basikal ini. Dia betul ya. Sebenarnya remaja ni dia mengklasifikasikan semua basikal itu adalah sama. Okey, tanpa melihat adakah basikal itu telah diubah sesuai ataupun menepati ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita lihat kita dah tahu basikal itu boleh memberi ancaman kepada kita, keselamatan kita itu adalah sebenarnya tidak selamat. Kalau kita tengok daripada Keratan Akhbar dekat sini basikal lajak yang dijual di kedai basikal biasanya dilengkapi ciri keselamatan. Tetapi yang membahayakan dan menyalahi undang-undang ialah apabila ia diubah suai atau dihasilkan sendiri. Dekat sini Hanif, kita boleh kaitkan. Jika seorang remaja berhemah, adakah dia akan bertindak untuk membahayakan diri mereka sendiri? Sepatutnya tidak, Cikgu. Ya, sepatutnya tidak. Ini adalah salah satulah ciri yang kita sepatutnya tidak perlu ada pada diri seorang remaja yang berhemah ni. Ya, saya setuju Cikgu dan saya pastikan kita kena ingat tak apa yang Cikgu Ji cakap tadi. Ciri-ciri remaja berhemah tu sangat penting Cikgu dan saya pasti ramai murid-murid kita di rumah ni Cikgu. Kebanyakannya remaja berhemah ya Cikgu. Kalau anda tonton hari ini pun anda remaja berhemah sebab kita nak mencari ilmu pengetahuan. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Teruskan kita nak cari ilmu tahu banyak lagi Cikgu Ji nak kongsi ni. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah rendah sama-sama kita nak belajar mata pelajaran pendidikan moral. Topik kita hari ini tahu begitu menarik mengenai remaja berhemah. Mesti tanya saya ataupun anda semua, kita ni remaja berhemah tak? Kalau nak tahu lebih lanjut bersama saya ialah Cikgu Ji. Cikgu, banyak lagi cikgu nak kongsi mengenai remaja berhemah dan sekarang kita akan memberikan fokus kepada hubung kait remaja berhemah dengan imej negara. Ya. Wah, besar tanggungjawab tu Cikgu. Jom kita lihat. Ya Cikgu, silakan. Kita teruskan ya. Okey. Kalau lihat dekat sini imej negara. Okey, besar ya imej negara. Jadi, apakah hubung kait remaja berhemah dengan imej negara? Okey, kalau kita cuba hubung kaitkan kita faham remaja merupakan harapan negara. Saya setuju tu Cikgu. Ya, remaja inilah yang menjadi aset kepada negara. Ya, betul kan Hanif? Ya Cikgu. Okey, dan remaja inilah akan menjadi pelapis kepada masyarakat yang sedia ada kini. Mereka lah yang akan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Mereka jugalah yang akan menjadi pemimpin suatu hari nanti. Dan mereka juga yang akan menggantikan saya di sini nanti sebagai seorang guru. Betul kan? Jadi dekat sinilah remaja inilah dapat membantu untuk meningkatkan imej negara. Hanif, sebenarnya saya nak bagi tahu dalam kita nak melihat sesebuah negara itu, kita lihat kepada remaja itu sendiri. Bagaimana pembentukan remaja? Adakah remaja itu berpendidikan ataupun sebaliknya? Ya, sebab itu kita belajar ciri-ciri berkaitan dengan remaja berhemah. Jadi ini hubung kaitnya apa sebabnya kita perlu menjadi remaja berhemah. Yang pertama Hanif, kita untuk mengharumkan nama negara. Jadi bagaimana seorang pelajar dapat menaikkan ataupun mengharumkan nama negara, dan sebagai seorang masyarakat bagaimana dapat meningkatkan ataupun mengharumkan nama negara. Okey, ada beberapa perkara yang pelajar boleh cara adalah untuk mengharumkan nama negara. Yang pertama, mungkin mereka terlibat dalam aktiviti sukan yang di peringkat lebih tinggi lagi. Peringkat sekolah itu perlu. Tetapi di peringkat lebih tinggi lagi seperti negeri, peringkat kebangsaan, itu adalah satu bonus untuk mereka dapat meningkatkan, mengharumkan nama negara. Supaya negara kita dikenal di luar. Ya, Hanif? Selain daripada
sukan, kurikulum. Apa lagi, Hanif? Saya rasa aktiviti seperti pidato, cikgu. Ya, dalam bidang ko-akademik, betul? Betul. Itu adalah salah satu peluang kepada mereka juga. Sekarang dalam teknologi, penglibatan dalam sains, STEM, itu adalah satu peluang untuk mereka mengharumkan nama negara, Hanif. Okey, seterusnya, Hanif. Ya, cikgu. Apa sebabnya kita dapat meningkatkan imej negara? Kita nak dipandang mulia dan disegani oleh orang lain. Okey, kita melihat satu ciri remaja berhemah tadi ialah berusaha untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Okey, jika remaja hari ini mempunyai ilmu, okey, adakah percakapan mereka dipercayai? Kena kalau ada ilmu lebih berkaliber, cikgu. Ya, kita akan lebih berkaliber. Kita akan dapat membezakan diri kita dengan orang lain. Ya, seterusnya bila kita ada kemahiran, tidak semua remaja ataupun orang ni dia mempunyai kemahiran yang sama. Dia mempunyai kemahiran yang berbeza-beza. Jadi dekat sinilah dia akan dipandang orang lain berdasarkan kepakaran mereka. Kepakaran kepada remaja ni. Sebenarnya remaja ni memang sangat hebat sebenarnya. Lahir dia dalam abad yang 21, dalam zaman yang teknologi. Ini perlu melihat kepada dipandang mulia dan disegani orang lain. Okey? Okey, boleh kita teruskan tak? Silakan, cikgu. Saya perhatikan cikgu ketika bercakap mengenai imej negara ni nampak membakar semangat patriotik tu, cikgu. Hanif, kalau kita tengok dekat sini ya, dekat paparan sini, ini adalah basikal lajak. Apa risiko basikal lajak? Dan apa kaitannya remaja berhemah ini dengan undang-undang? Okey, kalau tengok basikal lajak ni, tengok tiada brek, Hanif. Seperti Hanif cuba lakukan tadi. Okey, seterusnya apa? Rangka yang diubah suai, kerusi yang tinggi, basikal yang kecil. Tetapi yang menaikinya adalah orang yang besar, betul? Adakah kalau kita lihat di sini dah menunjukkan ciri-ciri keselamatan itu? Dia dah salah ni, cikgu, di sisi undang-undang kerana keselamatan dah dikuatiri, cikgu. Ya. Di sini. Sepatutnya kita mengayuh basikal, betul? Bukan kalau seperti terbang. ini, seperti terbang, betul? Jadi saya nak tanyalah dekat anak murid saya. Kalau kita melihat kepada ciri-ciri basikal lajak ini, ubah suai adakah melanggar undang-undang? Boleh siapa nak bantu saya ataupun memberi pendapat ataupun idea? Okey, Ukesh. Silakan, Ukesh. Jika kita ubah suai basikal, ia melanggar undang-undang. Sebab apabila kita ubah suai, dia akan mengubah ciri-ciri keselamatan yang ada pada basikal dan membahayakan diri sendiri kita. Bagus, Ukesh. Tahniah dan reward untuk Ukesh 2 biji guli. 2 biji guli untuk Ukesh di sini. Okey, Ukesh. Betul jawapan dia dan Ukesh sangat alert dengan saya punya percakapan. Dengan saya punya pembelajaran, iaitu mengubah basikal adalah salah di sisi undang-undang. Okey, kalau kita tengok dekat sini ya, melanggar undang-undang kerana apa? Remaja berhemah sepatutnya memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka bukan saja faham undang-undang itu ada, tetapi mereka perlu ikut dan laksanakan peraturan itu. Okey, yang seterusnya adalah remaja tidak terlibat dengan aktiviti yang merosakkan diri. Apakah aktiviti yang merosakkan diri? Contohnya vandalism, kes bully. Tadi tu ada contoh basikal lajak tadi kan, yang pertandingan basikal lajak, berlumba basikal lajak. Itulah salah satu aktiviti yang merosakkan diri. Jadi sebagai remaja yang berhemah, sepatutnya mereka faham berkaitan dengan undang-undang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang merosakkan diri mereka. Ini adalah imej diri yang membawa kepada imej negara. Seperti saya bagi tahu tadi kan, melihat negara, kita tengok juga remaja itu. Setuju, cikgu. Okey. Seterusnya, apakah hubung kait remaja berhemah dengan imej negara kepada terhadap kesan dia? Kesan. Kalau kita lihat dekat sini, saya lebih suka kepada kesan yang positif lah. Impak yang positif yang memberi kepada murid, pada remaja itu sendiri. Okey, yang pertama iaitu mempunyai jati diri. Kesannya adalah akan wujudnya jati diri dalam diri. Apa itu jati diri? Okey, jati diri ini adalah satu keutuhan, keteguhan dalam diri tentang prinsip diri dia.
Okey, kalau kita lihat hubung kait berkaitan dengan positif ni tentang jati diri, kita sebenarnya untuk menunjukkan contoh tauladan kepada orang lain dan tidak mengubah kita punya prinsip pendirian. Kalau kita dah faham menghormati peraturan undang, kita tidak akan mengubah prinsip kita dan mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya, dipengaruhi oleh orang lain. Okey, yang keduanya Hanif sebenarnya adalah untuk memperkukuhkan perpaduan. Kita faham dan kita memahami Malaysia sebuah negara yang berbilang kaum. Okey, kita tidak mahu melibatkan perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan ataupun keamanan di negara kita. Okey Hanif, kita tengok kepada ini kesan dia. Kesan ni penting cikgu. Okay. Saya ambil teruskan isu basikal lajak. Kita lihat pada kesan dia. Jadi kita dah faham kesan positif. Okay, kita nak tengok kesan apabila kita melibat aktif dalam basikal lajak. Ini adalah kita lihat impak dia tu adalah sebenarnya kepada siapa? Ibu bapa pun boleh kena ni cikgu. Ya, ibu bapa bukan diri sendiri bila sahaja. Kita faktor usia tu di bawah 18 tahun, okey, ini masuk kes juvana lah kan. Jadi ibu bapa lah yang boleh dikenakan tindakan. Kalau kita tengok dekat sini Majlis Keselamatan Jalan Raya dia dah keluarkan. Ibu bapa boleh didenda atau dipenjara 5 tahun ataupun denda RM20,000. Besar tak ni? Besar tu Besar Hanif ya. Penjara 5 tahun. Kalau tengok statistik kat situ 93% operasi dan ada rampasan 105 rampasan basikal lajak. Ini agak mengecewakan lah ya, jika kita sebagai seorang remaja berhemah melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan, yang boleh merosakkan diri sendiri, masyarakat juga, dan merosakkan imej negara. Kesian ibu bapa juga cikgu. Jika dipenjara 5 tahun dan kalau kita adik-adik yang lain yang perlu disara. Ya, betul Hanif. Kerana seorang, semua kena. Betul tu. Ya. Okey Hanif. Okey. Ini adalah yang kita lihat kesan dia. Okey. Yang pertama, membahayakan dan menyalahi undang-undang. Okey, yang kedua, ibu bapa akan dipenjarakan tindakan undang-undang. Okey, nampak kesannya dekat sini. Anak murid saya remaja dan lihatlah ini kesannya ya. Dan menjatuhkan maruah keluarga. Apabila kita dah menjatuhkan maruah keluarga, saya yakin dia akan menjatuhkan maruah negara juga. Betul lah? Betul cikgu. Okey, boleh kita teruskan lagi? Ya cikgu, sebenarnya kan saya ada pertanyaan juga cikgu. Seperti di sini kan yang mengatakan ibu bapa akan dikenakan tindakan undang-undang atau menjatuhkan maruah keluarga ni kan cikgu. Agaknya kepada mereka yang ada membuat kesalahan ini cikgu, ini juga banyak impak dalam komuniti. Ya cikgu, betul. Mungkin mereka akan dipandang serong ataupun mereka tidak fokus dalam pembelajaran kerana fokus mereka kepada basikal mereka. Ya, betul. Dengan aktiviti sosial mereka kan. Jadi itulah akan memberikan impak yang paling besar sebenarnya dalam diri mereka sebagai seorang remaja. Tenaga dan masa tu patutnya diguna untuk belajar dengan Cikgu Ji ataupun mana-mana topik atau mata pelajaran yang minat tu. Dan sekarang kita akan berehat sebentar ya cikgu. Kita akan berehat sebentar. Mesti banyak lagi kita nak belajar ni mengenai remaja berhemah. Kita pun nak jadi remaja yang berhemah walaupun saya dah lepas usia remaja saya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera murid-murid di rumah. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah. Sekarang mata pelajaran yang kita belajar sama-sama. Tengok saya dengan murid-murid dalam talian saya di sini. Kita belajar apa ni? Pendidikan moral kan? Menarik topiknya. Tengok dia orang pernah mengangguk dah. Topik yang begitu menarik iaitu remaja berhemah. Bersama saya ialah Cikgu Ji. Cikgu Ji, saya rasa kita boleh teruskan dengan topik ni cikgu yang begitu menarik dan banyak aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Ya. Okey, kita akan teruskan ya, Hanif. Ya, cikgu. Saya dah terangkan lebih lanjut berkaitan dengan ciri, sebab, kesan untuk meningkatkan imej negara, Hanif. Jadi saya nak tanyalah dekat anak murid saya, apakah perasaan anda bila menjadi ataupun menjadi remaja harapan negara? Dan kita tengok harapan ni besar betul. Besar. Jadi tu, apa perasaan mereka dan kenapa?
Siapa Okey, yang jadi siapa cuba? nak jawab? Rowan cikgu. Ya saya. Rowan. Okey, silakan Rowan. Saya berasa bangga kerana saya telah membuktikan bahawa saya akan dipandang tinggi oleh orang lain. Okey, tahniah Rowan. Berapa reward nak bagi dekat Rowan ni? ni- 2 reward untuk Rowan. 2. Ini kita bagi 2 guling untuk Rowan, saya masukkan di sini ya. Wow. Okey, Hanif saya suka dia sebut Dia kata dapat dipandang tinggi ataupun dipandang mulia oleh orang lain. Saya setuju Sebab dia. tu dia telah meletakkan diri dia di tempat yang betul. Okey, bila kita kata kita letak tempat diri yang betul, kita menunjukkan siapa kita, ciri-ciri kita bagaimana. Itulah Betul, sebenarnya adalah ciri remaja yang berhemah. Dan ataupun anak murid saya yang lain nak cuba, apa perasaan bila menjadi remaja harapan negara ni? Kita ada seorang lagi cikgu, murid cikgu. Okey, Cajing. Silakan. Okey, silakan Cajing. Saya berasa gembira cikgu kerana saya telah berusaha untuk meningkatkan ilmu dalam akademik dan kemahiran saya. Wow. Ilmu dalam menarik. akademik dan Meningkatkan ilmu dan kemahiran. Jadi dia lihat dekat situ. Bidang apa yang mereka boleh ceburi. Ilmu apa yang boleh mereka timba lebih lanjut lagi. Sebenarnya bukan semata di sekolah saja cukup untuk mereka. Tapi bila mereka explore perkara yang lebih menarik lagi, sebenarnya timbal baliknya kepada mereka. Sebenarnya kalau kita tengok remaja berhemah ni, dia meletakkanlah diri dia mempunyai cita-cita yang mempunyai masa depan yang lebih baik. Betul ya Hanif? Kena ada impian tu cikgu. Ya, kita ada kena impian ada dan kita impian. usaha Betul. ke arah impian tersebut. Usaha tangga kejayaan. Kita kalau melihat anak murid yang mempunyai harapan, mempunyai impian, kita sebenarnya rasa gembira. Sebagai seorang cikgu, kita akan rasa gembira melihat remaja yang begini. Okey, kita dah bagi reward kepada Cajing? Untuk Okey. belum lagi. 2 reward untuk Cajing. Kita bagi di sini. Sini sebenarnya Ya, cikgu yang betul. terakhir. Baiklah, tahniah. Okey, kita teruskan ya. Okey, Hanif, sebenarnya saya nak minta murid-murid saya melakukan sketsa. Ada sketsa cikgu? Ya, ada sketsa. Boleh tak anak murid saya? Boleh? Pasti dah bersedia, betul? Jadi sketsa apa sebenarnya yang kita akan lakonkan ataupun kita akan lakukan? Iaitu saya minta murid untuk membuat sketsa dalam membantu menyelesaikan rakan-rakan yang terlibat aktif dalam basikal lajak. Okey, situasinya bagaimana? Okey, murid yang suka ataupun melihat basikal rakannya yang cantik. Basikal lajak itulah. Jadi beliau tidak tahu itu adalah basikal lajak yang mempunyai tiada ciri-ciri keselamatan. Jadi mereka bertanya kepada rakan-rakan mereka, apa yang sepatutnya ataupun adakah perlu mereka menyertai basikal lajak itu. Macam Hanif kata tadi, untuk menang. Betul? Menyertai pertandingan di peringkat antara mereka. Betul lah Hanif? Tak sampai hati nak sebut dia. Nak sebut antarabangsa pun mereka. tak sampai. Tetapi bila kita sebut antarabangsa itu, tidaklah. Ya, kalau basikal yang sempurna itu peringkat antarabangsa, yes, itu adalah betul lah. Jadi dekat sini saya minta apakah tindakan rakan-rakannya yang lain untuk membantu rakannya ini supaya tidak terus ataupun tidak terlibat dengan basikal lajak Hanif. Boleh kan? Boleh cikgu. Okey, kalau dah bersedia, kita dah bersedia ke? Senyum sikit, dah bersedia ke? Pelakon-pelakon saya yang manis, yang cantik ni. Iya. Murid-murid kat rumah tu pun dah tak sabar-sabar dah. Jom kita tengok kawan-kawan kita berlakon cikgu. Boleh. Okey, jom. Boleh? Tunjuk dulu. Time's up dulu. Baiklah, mereka semua dah bersedia dah tu. Okey. Dah mula dah masuk dalam watak. Baik. Okey, watak dia. Okey, yang pertama. Cikgu, inilah skrip sketsa kita. Jom kita boleh mulalah. Siapa yang akan mulakan ni? Wen Tao ya? Ya. Silakan Wen Tao. Hai, awak tengok basikal yang dinaik oleh Raju. Cantiknya. Saya berminat untuk menyertai Raju. Apa pendapat awak? Bagus Acong, menunggang basikal banyak faedah berbasikal ini kepada kesihatan fizikal dan minda kita. Ini kerana apabila kita mengayuh basikal akan melibatkan banyak pergerakan tubuh badan dan otot. Basikal ini sesuai kalau saya minta ibu bapa saya untuk membelinya. Saya suka dengan ciri-ciri basikal seperti Raju itu. Acong, awak boleh mendapatkan basikal di kedai-kedai basikal. Basikal seperti Raju tidak dijual di kedai basikal.
Wah, betul ke basikal itu tidak dijual di kedai basikal? Basikal lajak yang dijual di kedai basikal biasanya dilengkapi ciri-ciri keselamatan. Tetapi yang membahayakan dan menyalahi undang-undang ialah apabila ia diubah suai atau dihasilkan sendiri. Ciri keselamatannya sama seperti basikal lain. Mungkin golongan remaja yang memiliki basikal seperti ini mengubah suainya dan membuang fungsi brek menjadikan ia bahaya untuk ditunggang. Pengubah suaian yang biasa dilakukan ialah menanggalkan brek, merendahkan tempat duduk dan memutar sepet udang yang sekaligus boleh membahayakan penunggangnya. Lebih-lebih lagi ketika menuruni bukit. Oh, cikgu saya nak masuk sketsa ni boleh juga tak cikgu? Okey, silakan Baiklah. Hanif. Jika begitu, saya tidak akan menyertai Raju. Saya akan pastikan basikal yang saya beli selamat untuk saya naiki. Terima kasih kerana menasihati saya. Saya perlu menjadi remaja yang berhemah, tidak melanggar peraturan dan undang-undang negara. Bersemangat kita semua ni dalam sketsa ni cikgu. Tepuk tangan untuk pelakon-pelakon saya hari ini. Kita bagi reward dekat mereka dulu ni. Boleh cikgu. Saya rasa mereka memang patut dapat hadiah ni. Saya nak bagi reward lebih daripada 2, boleh kan? Boleh cikgu, silakan. Saya banyak nak bagi cukup ni 5 seorang boleh? 5 semua cikgu. Kita masukkan 5. Macam saya main congkak cikgu kat sini. Sementara Hanif masukkan reward ni, kita nak lihatlah Hanif apakah sebenarnya pengajaran daripada sketsa ini. Okey, kita lihat daripada bermulanya ciri-ciri remaja berhemah ini sebagai seorang rakan bukan sahaja diri kita sendiri tapi kita cuba membantu rakan lain untuk bersama-sama menjadi seperti kita sebagai remaja yang berhemah, tidak menggalakkan melakukan perkara-perkara yang negatif yang boleh merosakkan diri kita ataupun rakan kita. Kerana rakan kita itulah imej kita juga. Okey, kita perlu berkawan dengan kawan yang positif, kawan yang baik. Okey, menasihati rakan. Dan yang kedua ialah pengajaran dia menerima nasihat daripada orang lain. Kita sebagai remaja yang berhemah, kita perlu terima nasihat daripada orang lain. Walaupun nasihat itu adakala kita cuba menyangkal tetapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita sebagai panduan hidup kita. Menerima nasihat sebagai panduan hidup kita untuk menjadi lebih baik dan menzahirkan ciri-ciri remaja berhemah. Kalau kita faham pengajaran daripada sketsa ni, saya yakin anak murid saya, remaja-remaja hari ini pasti dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Dan pasti jati diri mereka akan kukuh walaupun mereka berada di mana saja. Contoh, selepas ini mereka akan belajar di luar negara ataupun melancur ke luar negara. Jadi jati diri sebagai remaja berhemah itu dapat dilihat secara tidak langsung. Saya setuju tu cikgu. Walaupun kan seperti yang cikgu katakan tadi, cikgu memang katakan kita kena ikut prinsip agama kan cikgu. So kalau kita berada di mana-mana pun, walaupun di Malaysia, di luar negara, tapi kita tetap pegang pada prinsip kita yang betul, prinsip dan nilai agama yang betul ya cikgu untuk menjadi seorang remaja berhemah dan mungkin tentunya seorang dewasa yang berhemah cikgu. Cikgu sebenarnya kan saya tengok dah banyak dah ganjaran murid-murid kita ni. Kita tengok sikit berapa boleh tak? Boleh, silakan Hanif. Tengok. Baiklah, yang UCash kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 untuk UCash ya. Saya main congkak ni tadi. Yang ini pula tadi untuk Rowan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Tahniah Rowan. Banyaknya. Seterusnya, ini untuk Ching Yu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ching Yu, tapi saya rasa boleh dapat lagi ni. Yang terakhir sini kita ada untuk Wen Tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Baiklah. Tahniah kepada murid-murid kita ni. Saya pasti mereka nak lagi cikgu. Dia punya hadiah-hadiah yang ada ni kan. Semuanya murid cemerlang. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Selamat sejahtera murid-murid di rumah. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah. Sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan moral dan topik hari ini begitu penting untuk anda semua, untuk kita semua sebenarnya, untuk menjadi remaja berhemah. Bersama saya ialah Cikgu Ji. Cikgu Ji, kita juga ada 4 murid dalam talian cikgu, yang 4 remaja berhemah bersama kita yang banyak ingin membantu dalam kita pembelajaran hari ini cikgu. Ya, menarik. Baik, boleh kita teruskan pembelajaran cikgu? Okey, kita akan masuk seterusnya iaitu berkaitan dengan nilai. Okey, bila kita belajar, kita akan menerapkan nilai-nilai universal lah kepada pembelajaran kita, dan saya memilih untuk penerapan nilai patriotisme dalam imej negara ini. Bila kita melihat kepada isu yang besar seperti meletakkan imej negara yang di tempatnya, saya meneguhkan dengan penerapan nilai patriotisme, iaitu sekiranya dapat dijiwai dan diamalkan sebaiknya sebagai seorang remaja berhemah ini, amalan ataupun pegangan serta disemai dalam jiwa segenap lapisan masyarakat, ya, bermula daripada remaja. Remaja inilah masyarakat kita, pelapis-pelapis kita, demi kelangsungan negara dalam menghadapi era pasca modernisme dan dikenali sebagai masyarakat majmuk. Sebab itu saya meneguhkan nilai patriotisme. Okey, saya suka untuk peneguhan kepada jati diri. Bagaimana mereka dapat meneguhkan jati diri dan menerapkan nilai patriotisme ini dalam jati diri mereka untuk menjadi seorang remaja yang berhemah. Nampak seperti biasa, tetapi ini adalah bila kita lakukan, kita laksanakan, ia adalah satu yang luar biasa sebenarnya. Kan Hanif kan? Ya cikgu, saya setuju. Bukan sekadar sikit-sikit saja cikgu, tapi sebenarnya sikit-sikit yang kita lakukan itu sebenarnya boleh menyumbang kepada komuniti, kepada negara kita. Ya. Secara langsung atau tidak langsung cikgu. Betul. Remaja ni sebenarnya bila kita melakukan perkara yang boleh meningkatkan ilmu mereka, kemahiran mereka, mempunyai jati diri, sepatutnya mereka berasa bangga. Bangga kerana apa? Mereka dah meletakkan negara mereka di tempat yang betul dengan nilai patriotisme itu. Menyayangi negara itu dengan menyertainya secara menjadi seorang remaja yang berhemah. Betul kan Hanif kan? Saya setuju cikgu. Baik, seterusnya apa lagi yang kita ada di sini cikgu? Okey Hanif, kalau kita katalah dekat sini adalah menjiwai, okey, bagaimana kita dapat menjiwai ciri-ciri remaja berhemah tadi. Okey, kita dah faham, kita dah belajar bagaimana menjiwai itu. Sekarang kita nak cuba jiwainya ialah dengan bagaimana pemikiran kita. Okey, satu pemikiran kita dah belajar ciri-ciri remaja berhemah, betul? Betul. Apabila kita dah belajar tentang ciri remaja berhemah, kita dah cuba melahirkan perasaan. Okey, dan menunjukkan perasaan, iaitu kita rasa bangga, kita rasa gembira. Okey, kita rasa gembira untuk menjadi remaja yang berhemah, sama ada dalam kelompok masyarakat, dalam kelompok sekolah ataupun beberapa peringkat negara dekat situ, dan secara tidak langsung tindakan kita itu adalah tindakan yang positif ke arah yang lebih baik untuk mendorong mereka untuk mencapai impian mereka. Yang besarnya adalah impian. Okey, sebab ini adalah harapan-harapan negara kita yang akan membentuk ekonomi negara, yang bentuk pentadbiran negara. Jika kalau ciri berhemah itu, ya, kalau kita kekalkan sehinggalah dewasa, sehinggalah mereka menjadi seorang pemimpin dan bahagian pengurusan pentadbiran, saya yakin negara kita akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Saya setuju, lebih membangun lagi. Ya, terutama sekali ketika cikgu ada tulis di sana juga menghadapi era pasca modernisme cikgu. Ya, itulah ke arah modernisme negara, ke arah modernisme kita punya kelompok komuniti yang kita ada tu kan, dengan mempunyai perasaan ataupun nilai patriotisme dan jadi seorang remaja berhemah ni, maka akan ke arah yang betul modernisme tu ya cikgu. Bukan sahaja betul, tapi bermatlamat. Bermatlamat. Itu yang penting sebenarnya. Tu kata kunci yang penting tu cikgu. Ya, betul lah. Okey, boleh kita teruskan untuk pentaksiran. Silakan cikgu. Okey, kita akan melakukan SWOT analisis berdasarkan kita punya pembelajaran kita, dan kita berkaitan dengan isu kita, iaitu basikal lajak. Saya peneguhan kepada isu kita, basikal lajak. Jadi dekat sinilah sebagai seorang remaja berhemah, apakah kekuatan kita untuk mengekalkan dan mengukuhkan remaja berhemah? Dan apa kelemahan? Saya pasti akan ada kelemahan. Tetapi bagaimana kelemahan itu supaya kita dapat analisis untuk mengukuhkan lagi, supaya kita dapat
mengatasinya. Dan seterusnya, apakah cabaran? Okey, cabaran daripada banyak aspek sebenarnya, daripada diri sendiri, cabaran daripada keluarga, cabaran daripada rakan-rakan, bahagian negara sendiri itulah salah satu cabaran, ya. Dan bagaimana kita mengambil peluang ini untuk meningkatkan kita punya remaja berhemat itu. Okey, mungkin kita boleh minta anak murid kita menjawab soalan ini berdasarkan kita punya jawapan ni. Okey, saya minta murid untuk membaca pilihan jawapan di sini dan menentukan yang mana satukah kekuatan, yang mana satukah kelemahan, yang mana satu ancaman, yang seterusnya adalah peluang. Okey, siapa nak jawab? Siapa yang ingin cuba dulu? Kita ada 4 penyataan di sini, ya cikgu. Ya. Siapa nak jawab dulu untuk kekuatan dan kelemahan? Okey. Silakan Rowan, cikgu. Rowan. Okey, silakan Rowan. Tanya, berani dia. Untuk kekuatan, saya rasa jawapan ialah suasana persekitaran yang selamat dan aman. Okay. Itu untuk kekuatan, ya Rowan. Kelemahan ni apa? Remaja tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu. Remaja tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu. Nanti kita akan tengok jawapan ya. Okey, suasana persekitaran yang selamat dan aman. Okey, Hanif, saya yakin sekolah adalah satu persekitaran ataupun kawasan yang selamat untuk murid-murid. Okey, KPM sendiri meneguhkan sekolah adalah satu kawasan yang selamat. Kat situ kalau kita lihat itu adalah yang dimaksudkan dengan persekitaran yang selamat dan aman. Okey, sebenarnya kalau Rowan bagi tahu ialah remaja tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu. Ya, kalau kita nampak, kita cuba analisis ya, itu ialah sebenarnya kelemahannya. Mereka ada usaha tetapi mungkin belum cukup lagi untuk mencapai satu matlamat mereka lah. Okey, bagaimana dengan ancaman dan peluang? Siapa nak jawab? Siapa yang ingin cuba, cikgu? Kita ada Jing Yu. Silakan Jing Yu untuk ancaman dan peluang. Ya cikgu? Silakan. Bagi ancaman, saya rasa ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan budaya yang mencabar. Bagi peluang, saya rasa kerjasama yang diberikan oleh pihak berkuasa dan ibu bapa. Okey, ini adalah jawapan ataupun pendapat daripada Cik Jing. Okey, Cik Jing, kita tengok jawapannya betul ataupun tidak secara keseluruhannya ya. Baik, cikgu. Okey, ini adalah analisis SWOT yang telah dibina oleh anak murid saya. Okey, betul tidak? Okey, kekuatan suasana persekitaran yang selamat dan aman. Kelemahan, remaja tidak berusaha untuk meningkatkan ilmu. Ancaman, ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan budaya yang mencabar. Ya, sebagai zaman sekarang ini budaya-budaya yang mencabar bukan setakat di sekolah sahaja, betul? Di luar dia sangat mencabar. Sekarang mereka terlalu terikut dengan budaya hedonisme. Ya, apa itu hedonisme? Budaya terlalu mengikut secara berlebih-lebihan. Okey, seterusnya adalah peluang. Kerjasama yang diberikan oleh pihak berkuasa dan ibu bapa. Mungkin kita letak dekat sini peluangnya ialah pihak berkuasa iaitu seperti polis dan ibu bapa seperti yang dipertua PIBG sekolah. Ini kita melihat peluang untuk membantu remaja ini untuk meningkatkan, melahirkan remaja yang berhemah di peringkat sekolah lagi. Ini adalah satu peluang. Ya, boleh ya? Menarik tu cikgu. Ya, seperti yang cikgu katakan bahagian ancaman tu cikgu, ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan budaya yang mencabar. Kadang-kadang budaya mencabar ni mungkin mereka boleh dipengaruhi melalui sebagai contoh internet ataupun media sosial kan cikgu. Yang kita tahu banyak kebaikannya tapi saya pasti kena guna cara guna tu, penggunaan yang berhemah. Ya. Di situ juga penting kan cikgu? Betul. Betul ya Hanif. Sebenarnya sebagai remaja, apabila kita melihat sesuatu ataupun di media sosial, di televisyen ataupun sebagainya, okey, kita cuba untuk menganalisis dulu. Kita melihat kebaikan dan keburukan. Sebenarnya remaja ini kita lihat dia perlu melihat kebaikan, keburukan sesuatu yang dilihat supaya adakah dia fikir perkara ini boleh diikuti. Adakah ada memberi kebaikan kepada mereka masa akan datang. Okey, kita mempunyai hobi. Saya yakin ramai remaja hari ini mempunyai hobi. Betul tak? Hobi ataupun minat tentang sesuatu. Tapi bagaimana dia menggunakan minat itu untuk menjadikan diri mereka sebagai seorang yang berhemah. Menolak ataupun menerima dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang positif. Ya?
Itulah yang dimaksudkan budaya yang mencabar. Betul tu cikgu. Dan cikgu, saya pasti kalau kita nak guna mungkin pelantar-pelantar ini ataupun media-media sosial seperti itu kan, kita kena sentiasa melakukan taksiran apa yang baik dan apa yang buruk. Dan menyebut mengenai pentaksiran ni cikgu, boleh tak saya dapatkan pentaksiran keseluruhan murid-murid kita hari ini cikgu? Apa pendapat cikgu mengenai prestasi mereka? Okey, secara keseluruhannya Hanif, saya boleh memberi mereka tahap cemerlang. Cemerlang. Bukan senang Berikan tepukan untuk diri sendiri anda dan kawan-kawan anda. Jadi mereka faham berkaitan dengan dan dapat menganalisis tu, saya rasa itu tahap satu cemerlang lah untuk anak murid saya. Baik, saya setuju cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga melalui apa yang kita sudah belajar ni kan, mesti dah boleh dah mengukuhkan ilmu-ilmu tersebut dalam minda anda. Dah boleh faham dah apakah erti, definisi, kesan dan bagaimana diri kita ingin menjadi seorang remaja berhemah. Baiklah, saya pasti anda semua terfikir lagi, saya nak belajar dengan lebih lanjut lah. Menarik apa yang Cikgu Ji kongsi hari ini kan. Cikgu Ji, kita semua nak belajar dengan lebih lanjut. Di manakah kita boleh cari bahan rujukan tersebut? Kerana kita boleh rujuk kepada D5 KPM. Pelantar D5 KPM yang anda boleh perhatikan pautan di kaca TV anda sana. Cepat-cepat pergi ke sana, teruskan lakukan banyak ujian lagi atau untuk mengukuhkan minda anda. Ya, banyak bahan rujukan di sana. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nurjilawati Muhammad Amin, atau saya boleh panggil Cikgu Ji. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ji bersama kita hari ini. Ya, tentunya bersama jurubahasa isyarat juga, iaitu Cikgu Siti Zubaidah. Terima kasih Cikgu Zubaidah bersama kita hari ini. Dan keempat murid dalam talian kita yang Cikgu Ji bagi cemerlang tadi. Terima kasih kepada anda semua. Mereka adalah Ukesh, kita ada Wentau, kita ada Ching Yu dan juga Rowan. Saya rasa saya amat gembira dan bangga kerana anda bersama kami hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Banyak lagi yang kita akan kongsi di Didik TV KPM. Teruskan bersama kami kalau nak belajar dengan lebih lanjut. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih dan bye semua.